Lebih 330,000 tandatangan petisyen bantah PKP dilonggar. Mereka menandatangani petisyen itu di Change.org bagi meminta Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula Isnin ini dibatalkan. Ratusan ribu orang menandatangani petisyen dalam talian bagi membantah keputusan kerajaan melonggarkan sekatan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketika berita ini ditulis, lebih 330,000 menandatangani petisyen itu di Change.org bagi meminta Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dibatalkan. PKPB akan berkuat kuasa pada Isnin ini bagi membolehkan kebanyakan sektor perniagaan dibuka, termasuk restoran dan pusat jagaan harian. Beberapa aktiviti tertentu di luar rumah juga akan dibenarkan. Bagaimanapun, kesemua aktiviti yang dibenarkan di bawah PKPB masih perlu mematuhi penjarakan sosial. Petisyen tersebut meminta kerajaan tidak mengulangi kesilapan beberapa negara lain. Kami tidak mahu barisan hadapan bertambah penat. Kami tidak mahu kerajaan tunduk kepada kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kesihatan sosial dan kesejahteraan pekerja, tambahnya. Petisyen berkenaan dilancarkan semalam. Salah seorang penandatangan petisyen, Lisa Mariana Muhammad Salehuddin, berkata beliau tidak mahu berlaku gelombang ketiga jangkitan COVID-19. Saya seorang jururawat dan saya bekerja keras dengan pasukan saya untuk melawan COVID-19. Saya tidak mahu negara saya menghadapi gelombang ketiga. Walaupun saya tidak dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri, tetapi tidak mengapa. Kehidupan yang lebih sehat lebih penting bagi saya, tulisnya. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini mempertahankan PKPB dengan mengatakan perlu ada keseimbangan antara menjalani kehidupan dan mata pencarian. Beliau berkata matlamat utama PKP adalah melandaikan lingkungan jangkitan dan kerajaan sudah berjaya melakukannya. Beliau berkata adalah menjadi tanggungjawab masyarakat mematuhi langkah-langkah penjarakan sosial untuk memastikan tiada lagi jangkitan baru COVID-19. Sementara itu, patuhi SOP jika risau dengan PKPB, kata Nur Azmi. Timbalan Menteri Kesihatan berkata keadaan kini jelas menunjukkan rakyat prihatin dengan situasi semasa. Kebimbangan dan kerisauan rakyat terhadap risiko penularan wabak COVID-19 susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang menyaksikan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial dibenar beroperasi Isnin ini adalah sesuatu yang positif. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, keadaan itu jelas menunjukkan rakyat prihatin dengan situasi semasa dan sekaligus akan memastikan mereka mengambil langkah-langkah wajar untuk mengelakkan jangkitan. Apabila rakyat bimbang, mereka sewajarnya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang disarankan kerajaan. Misalnya kalau makan di kedai makan, tidak boleh ramai dan jaga penjarakan sosial. Katanya kepada pemberita selepas menyampaikan juada berbuka puasa sempena iftar Ramadan drive-thru di Bagan Serai hari ini. Dr. Nur Azmi yang juga ahli Parlimen Bagan Serai berkata, pengumuman mengenai PKPB yang dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam bertujuan menjamin kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Kerajaan membuat keputusan secara kolektif dalam Jemaah Menteri atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyelamatkan ekonomi negara dan menjaga kesihatan rakyat, katanya. Sumber dari bernama. Dalam perkembangan yang lain, Kedah tangguh pelaksanaan Selangor secara berperingkat. Kerajaan Kedah mahu membincangkannya terlebih dahulu, manakala tidak semua industri dibenarkan kembali beroperasi di Selangor Isnin ini. Kedah akan menangguhkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB manakala Selangor tidak membenarkan semua industri kembali beroperasi pada 4 Mei ini.
Menteri Besar Kedamu Chris Mahathir berkata kerajaan negeri akan meneliti syarat dan garis panduan PKPB yang diumum Kerajaan Persekutuan bagi memastikan ia sesuai mengikut keperluan negeri itu. Oleh itu, pelaksanaan di bawah PKPB ditangguhkan di Kedah sehingga keputusan dicapai. Pada mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri khas COVID-19 pada 5 Mei ini. Pendirian ini diambil bagi menjamin Kedah kekal sebagai zon hijau dan rakyat tidak terancam dengan jangkitan COVID-19, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan penguatkuasaan PKPB bermula 4 Mei ini yang antara lain membenarkan kebanyakan perniagaan kembali beroperasi. Pada masa sama, setiap sektor yang terlibat perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata pihaknya perlu berbincang dengan pihak berkuasa tempatan PBT terlebih dahulu berkenaan penguatkuasaan dan garis panduan bagi mengelakkan peningkatan kes di negeri itu. Di peringkat kerajaan negeri, kita tidak mahu crash landing. Dengan erti kata lain, kita akan cuba melihat peringkat demi peringkat dan saya akan bertanya dan melihat kesiapsiagaan PBT, katanya seperti dipetik Astro Awani. Beliau berkata PBT perlu melihat berkenaan kaedah operasi, misalnya di kedai makan dan taman awam. Tak akan pihak polis nak serbu kedai makan, mesti penguatkuasa. Tidak termasuk lagi dengan aktiviti riada, di mana kalau saya buka taman Tasik Shah Alam, saya tak tahu berapa ribu orang yang akan datang ke sana serta bagaimana pengawalan di sana. Semua ini perlu diperincikan dan ia tidak boleh siap dalam satu hari, katanya seperti dipetik sambil berkata pihaknya turut perlu melihat garis panduan bagi operasi pusat jagaan kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Kerajaan Sarawak juga memutuskan untuk tidak mengikut langkah Kerajaan Persekutuan untuk membuka semula ekonomi pada Isnin ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Amar Douglas Unggah Embas berkata Kerajaan Sarawak perlu mengambil kira keadaan negeri dahulu sebelum membuat keputusan. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Zafrul saran bank lupus faedah terakru dalam tempoh 6 bulan penangguhan. Ini supaya bank tidak mengenakan faedah terakru bagi pinjaman sewa beli atau keuntungan bagi pembiayaan Islam sekadar tetap, maklum Menteri Kewangan. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz menggesa bank supaya mempertimbangkan untuk tidak mengenakan faedah terakru bagi pinjaman sewa beli atau keuntungan bagi pembiayaan Islam berkadar tetap sepanjang tempoh skim moratorium penangguhan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan. Mengambil kira terdapat kemungkinan ia dapat dilaksanakan dan setelah mendengar permintaan rakyat, saya ingin menyarankan agar semua institusi kewangan khususnya yang terlibat dalam moratorium ini untuk mempertimbangkan supaya faedah terakru bagi pinjaman sewa beli atau keuntungan bagi pembiayaan Islam berkadar tetap dilupuskan sewaktu tempoh 6 bulan moratorium, katanya pada suatu hantaran Facebook pagi tadi. Jelasnya pihak kementerian sedia untuk bekerjasama dengan pihak Bank Negara Malaysia BNM dan bank-bank untuk membuat keputusan yang tepat mengikut keperluan rakyat. Pada 30 April lalu, BNM menjelaskan bahawa dua jenis produk pembiayaan akan terus dikenakan caj faedah terakru atau bayaran keuntungan dalam tempoh moratorium. Peminjam perjanjian sewa beli HP dan pembiayaan Islam sekadar tetap yang mengambil moratorium 6 bulan berkenaan kini dilaporkan perlu membayar faedah tambahan. Ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan peminjam yang pada awalnya mempercayai perkara sebaliknya. Menurut soalan lazim terbaru, Bank Negara menjelaskan bahawa peminjam bank terus berunding dengan pegawai bank mereka berkenaan pilihan pembayaran selepas moratorium. Pilihan termasuk melanjutkan tempoh atau meningkatkan ansuran bulanan. Didakwa langgar PKP, saya sedia ke mahkamah, kata Nurul Hidayah. Dia berkata tidak mahu memanjangkan isu tersebut walaupun pertemuannya dengan dua menteri dibuat berdasarkan temu janji dan mendapat permit daripada polis.
Nurul Hidayah Ahmad Zahid sedia didakwa di mahkamah atas tuduhan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya sedia didakwa dan memohon maaf atas kekhilafan di mahkamah, katanya dalam reaksi segeranya kepada Malaysia Kini. Terdahulu, polis berkata Nurul Hidayah dan suaminya Saiful Nizam Muhammad Yusof akan didakwa mengikut Peraturan 3/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 dalam masa terdekat. Anak kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi itu berkata dia tidak mahu memanjangkan isu tersebut walaupun pertemuannya dengan dua menteri dibuat berdasarkan temu janji. Saya diberi tarik dan waktu untuk berjumpa menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Muhammad dan saya juga ke Timbalan Menteri Alam Sekitar Mas Rizal Muhammad atas jemputan, katanya. Nurul Hidayah juga berkata dia mempunyai permit pergerakan daripada polis untuk menghadiri pertemuan itu ketika PKP. Malaysia Kini telah melihat dokumen tersebut yang dikatakan permit itu untuk Nurul Hidayah dan Saiful Nizam bertemu Zulkifli dan Mas Rizal di Putrajaya. Pada 25 April lalu, polis berkata telah membuka kertas siasatan terhadap Nurul Hidayah dan Saiful Nizam berhubung dakwaan melanggar PKP. Ia selepas Nurul Hidayah memuat naik gambar pertemuan mereka dengan Zulkifli Mas Rizal di Instagram. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda sehingga RM1000 atau penjara tidak lebih dari sebulan. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kongsikan juga video ini. Terima kasih.